Selamat pagi saudara sekalian yang saya kasihi. 亲爱的主内弟兄姊妹们，早安！ Baik saudara yang ada di gereja ini maupun saudara di rumah masing-masing. 今天在教会出席，还有在家里听到的弟兄姊妹们， Saya selalu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik pada hari ini. 我很希望在座各位都在健康的情况当 Saudara, 中 mari。kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 还没有听到以前，我们先一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami kembali pagi ini menghampiri Engkau, 天上的父，我们再次来到你面前， memasuki momen-momen di mana kami mengingat akan penderitaan Yesus Kristus bagi kami. 当我们进入主受难的日子， Bahwa sesungguhnya Bapa, kami ini tidak pernah memahami akan cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami masing-masing. 其实我们在生活当中，我们常常忽略经历主在我们生活当中的爱。 Di dalam keberdosaan kami dan di dalam segala kebodohan kami, kami bermaksud untuk memahami akan segala cinta Tuhan kepada kami. 在我们的罪恶，在我们的愚昧当中，我们常常没有体会到你在我们生活中的大恩大爱。 Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah pemberitaan firman pagi ini agar firman ini boleh kembali membangun akan kerohanian 所以 kami. 让我们今天早上听了道以后，我们体会到主的爱在我们的生活当中， Membawa kami lebih dekat kepada Tuhan jikalau selama ini kami jauh dari Engkau. 带领我们再一次更亲近主，我们的生活常常远离主。 Dan membuat kami lebih dikuatkan jikalau kami selama ini kami menjadi orang Kristen yang lemah. 主啊，求你再次坚固我们，因为在每一天的日子当中，我们成为一个软弱的基督徒。 Mohon Tuhan pimpin kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini boleh memberikan satu pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. 求你带领你两位软弱的仆人，能够带领弟兄姊妹们 Dan setiap 更 kami yang 坚固。 mendengar, biarlah Tuhan membuka hati kami masing-masing. 就是打开我们每个人的心， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap 靠 syukur. 主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka kitab Injil Markus pasalnya yang ke-15. 弟兄姊妹们，我们一起来查看马可福音 Kita 第 akan 15 membaca 章。 kita akan membaca mulai ayat 20b sampai ayat 32. 我们要读24节下半节，直到32节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia saja. 我单单用印尼文来念。 Markus 15 ayat 20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-ngolok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, juga mencela dia juga. Saudara, sampai di sini kita membacakan firman Tuhan. 读经到此， Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹 ketika 们， kita membaca cerita penyaliban Tuhan Yesus, 当我们读到关于主耶稣被钉在十字架上， bagaimana saudara bisa yakin bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab ini adalah satu peristiwa historis, saudara? 如果你们能够断定在圣经所记载的主耶稣上十字架是一个历史，
Apakah tidak mungkin Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini mengarang sebuah cerita? 是不是有可能性？结果四福音马可他们正在自己学这些故事。 Saudara, pertanyaan ini penting sebab jikalau penyaliban Kristus itu hanya sebuah mitos dan legenda, ini semua menjadi sia-sia di dalam iman kita. 弟兄姊妹们，这个非常重要，因为如果四福音里面记载主耶稣被钉十字架，是一个传说，那么圣经就没有意义。 Saudara, apa yang dicatat di dalam Alkitab ini adalah satu peristiwa historis yang betul-betul terjadi di dalam sejarah umat manusia. 所以我们知道，在四福音所记载的主耶稣被钉在十字架上，真正是一个历史。 Nah, kita bisa diyakinkan bukan hanya dari Alkitab, tetapi juga dari buku-buku di luar Alkitab. 所以不但是四福音记载主耶稣的钉十字架上，其他的书也怎么记载？ Saya akan memberikan 3 sumber penting di luar Alkitab yang mencatat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. 比方说，有3个非常重要记载主耶稣被钉在十字架上。 Yang pertama itu satu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Yahudi yang bernama Josephus. 有一本书，就是 Josephus 所写的书。 Di dalam bukunya Antiquities of the Jews atau Sejarah Orang Yahudi, buku ke-18 dan bab ketiga, dia berbicara tentang penyaliban Tuhan 这是 Yesus. 记载在一本书，就是犹太人的历史第18本书写怎么记载耶稣的被钉十字架上。 Saya tidak memberikan kutipan perkataan Josephus karena terlalu panjang, tetapi di dalam buku itu Josephus berbicara tentang ada seorang yang bernama Kristus disalibkan dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. 那么在这些不所写的书，就是说有一个人，他被钉在十字架上，第3日复活升天。 Yang kedua adalah sejarawan Romawi yang bernama Tacitus di dalam bukunya Annals. 在第2本书就是大西督所写的书。 Di dalam buku ke-15 bab ke-44, Tacitus berbicara tentang penyaliban Kristus. 在第15本书，大西督有写关于主耶稣被钉在十字架上。 Dikatakan dia disalib di dalam masa Kaisar Tiberius dan Prokurator Pontius Pilatus. 所以他们写的就是关于比拉多所审判的主耶稣。 Ini persis cocok dengan catatan keempat Injil kita. 那么这些书就非常的准确，跟我们的四福音。 Dan ketiga adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang yang bernama Mara Bar Saparion. 还有第3本书就是马拉巴撒比恩所写的书。 Saudara, di dalam surat daripada Mara itu dia berkata kepada anaknya, surat itu ditujukan kepada anaknya, dia mengatakan ada 3 orang yang tidak bersalah tetapi dihukum mati. 马拉所写的告诉他的孩子，有3个人没有错误，但是被钉在十字架上受死。 Yang pertama dia sebut adalah Socrates, seorang filsuf Yunani yang dipaksa minum racun lalu dia mati. 一个希腊人的这个哲学家也是写这一本书。 Yang kedua adalah seorang filsuf Yunani juga yang bernama Pythagoras yang dibakar hidup-hidup. 也是一个 Pythagoras， 他被处死刑，被烧死。 Dan ketiga Mara berkata, orang ketiga yang tidak bersalah tetapi dihukum mati adalah the wise king of the Jews, raja orang Yahudi yang bijaksana. 第3个人就是犹太人之王。 Meskipun Mara tidak menyebut nama Tuhan Yesus, tapi jelas yang dimaksudkan oleh dia adalah Tuhan Yesus. 虽然马拉没有说哪是耶稣，但是历史证明犹太人的王就是耶稣基督。 Saudara, ini adalah salah 3 dari sekian banyak buku-buku di luar Alkitab kita yang menegaskan bahwa apa yang dicatat di dalam 4 Injil adalah peristiwa sejarah. 这3本书证明了我们四福音所写的是真正的故事。 Dan semua kitab-kitab ini ditulis, saudara, bukan oleh orang Kristen. 所以这些写这些书的不是基督徒， Mereka bukan orang percaya, bukan anak Tuhan. 他们不是信主，他们不是上帝的儿女， Tetapi mereka tidak membantah, tidak menyangga apa yang diceritakan di dalam 4 Injil, bahkan mereka menyetujuinya. 但是他们没有反对四福音所写的关于主耶稣被钉十字架，他们赞成这个历史。 Itulah sebabnya setiap kali kita membaca 4 Injil kita tentang penyaliban, kita boleh diyakinkan ini bukan dongeng, ini bukan legenda,
ini satu peristiwa historis. 所以，如果我们读了4本书关于主耶稣被钉在十字架上，我们要知道，这不是民间故事，这是真正的一个事实。 Saudara-saudara, penyaliban adalah satu penghukuman yang sebenarnya sudah sangat tua sekali. 人被钉在十字架上是一个非常古老的刑罚死人的方法， Bukan hanya terjadi di dalam masa Tuhan Yesus hidup. 不单单是发生在主耶稣的时代。 Menurut sejarawan Herodotus, ini berasal dari Media dan Persia, saudara. 这是这个历史说，这样的刑罚是从波斯来的。 Kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir, hukum salib ini sudah ada. 700年以前，主耶稣还没有出生，这个刑罚已经实行出来。 Kemudian dibawa ke dunia barat oleh seorang yang bernama Alexander the Great, Iskandar Agung. 以后就亚历山大之王把这个刑罚的方法带到西方。 Kira-kira 300 tahun sebelum Yesus lahir. 300年，当主耶稣还没有诞生。 Dan sejak saat itu, hukum penyaliban ini menjadi salah satu hukum yang populer di negara barat. 从那个时候起，那么被刑罚在十字架上变成很普遍。 Dan orang Romawi sendiri mengenal 3 macam cara penyaliban. 所以罗马人知道用3种在十字架上被刑罚的有3种方法。 Salib jenis pertama itu disebut dengan crux decusate. Bahasa Latin ya, crux itu salib 第一个就是十字架， yang berbentuk seperti huruf X. 那么这个十字架它的形状就是好像城或者 X。 Salib jenis kedua yang bisa dipakai itu disebut dengan crux commissa yang berbentuk huruf T. 第二个方法就是 Domisa， 它是十字架，好像我们看的十字架。 Dan ketiga adalah jenis crux immissa seperti salib yang ada di belakang saya. Group Emisa 就是我们现在用的十字架。 Dan kemungkinan besar Tuhan Yesus disalib dengan memakai tipe ketiga crux immissa. 那么我们觉得最肯定主耶稣用的十字架，就是好像我们后面的这个十字架。 Saudara-saudara, hukum penyaliban adalah hukum yang dipakai terus-menerus oleh orang Romawi. 用十字架来刑罚坏人，是罗马人每一次使用的方法。 Dan hukuman ini berhenti ketika tahun 337 Masehi, Kaisar Konstantin melarangnya. 盖萨kon斯坦丁禁止用十字架处罚人，在337年前。 Itu berarti ratusan tahun setelah Kristus disalib baru stop berhenti. 主耶稣被上十字架上337年以后，这个刑罚就停止。 Dan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero mengatakan salib adalah satu hukuman yang sangat menjijikkan dan sangat kejam sekali. 一个哲学家，他的 Cicero， 他说这个刑罚非常非常的肮脏下贱。 Satu penghukuman dan penyiksaan yang paling ekstrim yang biasa diberikan kepada para budak. 这个刑罚常常是用来那些奴隶执法奴隶的方法。 Saudara-saudara, bagaimanakah kita mengerti tentang salib ini? 亲爱的弟兄姊妹们，如何我们能够明白关于十字架？ Di dalam Injil masing-masing memberikan perspektifnya sendiri-sendiri. 在每一个四福音有自己的观点。 Orang Romawi melihat penyaliban adalah satu bentuk hukuman bagi penjahat. 罗马人说，这个刑罚是为坏人而实行的。 Orang Yahudi melihat Tuhan Yesus disalib ini sebagai hukuman, bukan hukuman, tetapi sebagai kutukan dari Allah. 如果犹太人看主耶稣上十字架上成为一个咒诅， Seperti Ulangan 21 ayat 23 mengatakan, seorang yang digantung adalah orang yang terkutuk oleh Allah. 就是好像在《生命记》所写的，如果一个人上十字架上，这个人必定是由神来咒诅他。 Tetapi Tuhan Yesus melihat salib yang sedang dia alami adalah penggenapan rencana Allah menanggung dosa manusia. 但是主耶稣接的十字架是要主耶稣成全神托付他的救赎功劳。 Salib bukan kutukan Allah, bukan hukuman atas kejahatannya, tetapi adalah penanggungan atas dosa manusia. 十字架上不是咒诅，十字架不是刑罚他，十字架是救赎罪人脱离罪恶。
Saudara-saudara, jikalau Tuhan Yesus bukan satu-satunya orang yang mati di salib, lalu apa keunikan penyaliban Tuhan Yesus, saudara? 弟兄姊妹们，如果主耶稣不是为义上十字架上而死的，那么十字架对我们有什么意义？ Sebelum Tuhan Yesus disalib ada ribuan orang sudah disalib, dan sesudah Tuhan Yesus disalib masih banyak mungkin ribuan orang yang juga matinya disalib. 主耶稣还没有上十字架上，好几千人十字架而死，以后也是好几千人死在十字架上。 Lalu apa keunikan penyaliban Tuhan Yesus? 那么主耶稣上十字架上的奥秘是什么？ Saudara, kalau kita hanya memfokuskan kepada salib itu sendiri, maka salib itu tidak ada artinya, saudara. 如果我们集中精神在十字架，我们觉得十字架没有意义。 Nah, kita tidak boleh memfokuskan kepada salib, tetapi kita memfokuskan kepada siapa yang tersalib. 我们不要集中精神在十字架上，但是我们要知道，在十字架上被钉的是谁。 Saudara, inilah yang membedakan peristiwa penyaliban Kristus dengan semua orang yang pernah mati dengan cara 那么 disalib. 我们要知道怎么样分别主耶稣被钉在十字架上，与别人被钉在十字架上有什么分别？ Sebab hari itu yang tersalib adalah anak Allah sendiri. 因为在那一天被钉在十字架上的是神的儿子。 Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang inkarnasi jadi manusia. 那么就是在三一神的第二位，就是道成肉身。 Kematiannya menjadi kematian yang paling unik di dalam sejarah umat manusia. 他的死成为整个历史人的历史最奥秘的死， Karena dia mati di dalam dua natur, ilahi dan manusia. 因为他死在两个身份，一个是神性，一个是人性。 Di dalam dua natur inilah kematiannya itu berbeda dengan semua jenis kematian manusia. 在两个位格里面，我们就证明主耶稣是神，也是人。 Di dalam natur manusianya, dia mewakili kita orang yang berdosa. 在人性，他是代表我们每个世界上的人。 Di dalam natur ilahinya, dia bisa menjadi jembatan bagi kita untuk kepada Allah. 在他是神性，他成为一个我们与神的一个交通的大桥。 Itulah sebabnya saudara, kematian Kristus itu bukan bersifat pribadi bagi Kristus sendiri, 所以主耶稣的死不是为他自己而死， tetapi adalah bersifat satu penal substitusi atau hukuman pengganti bagi kita. 但是主耶稣的死是为我们而死。 Penal substitution, hukuman yang bersifat menggantikan. 那么他的刑罚就是代替别人受刑罚。 Dia mati di atas kayu salib, dihukum oleh Allah untuk menggantikan kita orang berdosa. 死在十字架上，神是认为他死代替我们每一个在世界上的人的死。 Saudara, inilah yang menjadi jawaban mengapa peristiwa penyaliban Kristus berbeda dengan semua peristiwa penyaliban yang 这就 lain. 是要证明主耶稣在十字架上的死跟人在十字架上的死完全不一样。 Dan inilah yang tidak dilihat oleh manusia pada hari itu yang menyalibkan Tuhan 这就 Yesus. 是那一天人看不到主耶稣上十字架上的分别。 Injil Markus di dalam catatan yang tadi kita baca menyatakan begitu banyak dosa dan kejahatan di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus 马 hari 可 itu. 马可福音我们看了很多的罪恶进行，当主耶稣要上十字架上的时候。 Saudara, saya menemukan ada 3 dosa besar yang dilakukan oleh manusia pada waktu peristiwa penyaliban Tuhan 我 Yesus. 看见3种人做最大的罪恶，当主耶稣要被钉在十字架上。 Yang pertama saya sebut sebagai kejahatan yang bersifat politik. 第一就是因着政治而犯罪。 Ini dimulai dari peristiwa pengadilan Tuhan Yesus oleh Herodes dan Pilatus, dan kemudian dieksekusi oleh para prajurit. 那就是当希律王转告给毕拉多来实行审判主耶稣，那么犹太人就把主耶稣钉在十字架上。 Saudara perhatikan di dalam ayat 21 tadi yang kita baca, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Simon orang Kirene. 如果21节我们看有一个人西门，他是古利奈人。 Kirene ini kalau zaman sekarang ada di daerah Libya, Afrika Utara. 古利奈人是在利比亚，就是在这个非洲北部。 Siapakah Simon orang Kirene ini? 西门，古利奈人，他是谁？ Saudara, Alkitab tidak menjelaskan panjang lebar,
Markus hanya menyebut dia ayah dari Alexander dan Rufus. 圣经没有告诉我们很清楚，但是在圣经就有告诉他亚历山大和卢甫的父亲。 Para pentafsir berbeda-beda, ada yang mengatakan dia orang Yahudi, ada yang sebagian mengatakan dia bukan orang Yahudi. 解经家说他是犹太人，有的说他不是犹太人。 Saudara, hari itu dia lewat pada hari penyaliban Tuhan Yesus dan dikatakan mereka para tentara itu memaksa Simon untuk memikul salib Tuhan Yesus. 所以那时候他经过看见主耶稣被钉在十字架上，那些兵丁强迫西门背负主耶稣的十字架。 Saudara, ketika kita membaca pada poin ini, apa yang muncul di dalam pikiran saudara? 当我们读了这一节，你们思想中想的是什么？ Saudara mungkin berpikir apa benar orang yang bernama Simon ini? 是不你们就想到是不是真正有一个人叫做西门？ Dia sedang lewat tiba-tiba disuruh memikul salib Tuhan Yesus yang begitu berat. 他经过，他们叫他背负主耶稣的非常沉重的十字架。 Tetapi ini bagi kita melihat satu anugerah bagi Simon untuk boleh sedikit mencicipi penderitaan Tuhan Yesus. 但是对西门来说，这是一个恩典，他能够赏识到主耶稣的受苦的这个情况。 Saudara perhatikan, pada waktu prajurit ini meminta Simon untuk memikul salib Tuhan Yesus. 你们注意一件事情，当兵丁要西门背主耶稣的十字架的时候， Saudara jangan berpikir para prajurit ini sedang kasihan kepada Tuhan Yesus. 你们不要认为这些兵丁可怜耶稣。 Wah, kasihan sudah tidak kuat, lalu dia suruh Simon untuk menggantikan Tuhan Yesus. 那么兵丁可能说主耶稣很可怜，叫西门代替。 Tidak, saudara sekalian. 不是这样的事情。 Para prajurit ini meminta Simon untuk memikul salib Tuhan Yesus bukan karena kasihan. 兵丁叫他背负十字架，不是因着可怜耶稣， Tetapi mereka hanya ingin Tuhan Yesus jangan mati sebelum dia disiksa di atas kayu salib. 但是他们觉得主耶稣不应该死在路上，因为他们还要虐待主耶稣在十字架上。 Saudara sekalian, Alkitab memberikan catatan Tuhan Yesus sudah dalam keadaan yang begitu menderita luar biasa. 弟兄姊妹们，在圣经告诉我们，主耶稣受的苦非常非常的苦。 Mungkin kalau dia diteruskan tidak dibantu oleh Simon, dia bisa mati sebelum dia disalib. 如果主耶稣继续受苦，可能主耶稣还没有上十字架，已经死了。 Maka prajurit tidak mau, saudara, Yesus mati di tengah jalan, bukan di atas kayu salib. 所以兵丁不要主耶稣死在路上，要主耶稣死在十字架上。 Itulah sebabnya Simon yang harus menggantikan sementara membawa salib itu ke bukit 所以 Golgota. 西门要代替主耶稣背负十字架上各个塔。 Ini satu kejahatan luar biasa, saudara. 这也是一个这个犯罪的事情，是一个恶行。 Saudara lihat bagaimana prajurit ini setelah mereka berada di bukit Golgota. 你们看这些兵丁，当他们已经在各个塔的时候， Saya akan menunjukkan dosa demi dosa, kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan 我要 Yesus. 指出他们在山上所犯的罪恶。 Ayat ke-23, sebelum Tuhan Yesus disalib, mereka ingin memberi Tuhan Yesus anggur dicampur mur. 到第23节，当主耶稣还没有上十字架上，他们很想给主耶稣一个酒掺着药给主耶稣喝。 Saudara, minuman apa ini? 这是什么饮料？ Saya menyelidiki banyak tafsiran dan juga berbagai website dari ilmu kedokteran. 我看了很多的参考书，还有医学。 Ternyata mur, bahasa Inggrisnya myrrh ini adalah satu tanaman yang memberikan dampak analgesik, yaitu painkiller. 那么没药原来真正的没药里面有一个原料，就是使人不能继续痛苦下去。 Saudara, jadi kalau dicampur dengan anggur, ini semacam jadi minuman untuk menghilangkan rasa sakit sebelum disalib. 那么这个没药如果跟酒被掺在一起，喝了没药酒，那么不能还能够忍受痛苦。 Kelihatannya baik lagi kan? 如果我们看，好像兵丁 Tapi Tuhan Yesus, 爱耶稣， tetapi Tuhan Yesus menolaknya. 但是耶稣拒绝。
Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus menolak? 为什么主耶稣不要喝这个酒？ Kalau saudara mau dioperasi, lalu dokter mau kasih saudara anestesi, saudara menolak enggak kira-kira? 如果你们要这个上这个手术台，医生给你们这个麻醉药，你们要不要？ Tidak ada orang mau kesakitan, saudara. Yang penting pokoknya kalau bisa banyak morfin, anestesi banyak, pokoknya saya tidak sakit, lebih baik. 每一个人要受苦，很多的麻醉药进来，他们也非常的能够承受。 Tapi dalam peristiwa ini saudara lihat Tuhan Yesus menolaknya. 但是在这一件事情，主耶稣却不要接受这个麻醉剂， Aneh luar biasa, saudara. 这是非常的特别。 Mengapa demikian? 为什么这样？ Nah, Tuhan Yesus melihat ini satu pencobaan bagi dirinya. 主耶稣觉得这是对他一个试炼， Pencobaan untuk menghindari penderitaan di atas kayu salib. 要试炼他拒绝在十字架上所受的苦。 Di mata Tuhan Yesus ini satu tawaran, satu pencobaan yang bersifat dosa dan kejahatan. 主耶稣觉得这个酒对他来说是一个试炼或者是试探，他要拒绝这件事情。 Saudara, hari itu kalau Tuhan Yesus minum anggur campur mur itu, dia disalib, dia tidak merasa kesakitan. Lalu apa arti penyaliban bagi 如果 dia? 主耶稣喝了那个酒，他有麻醉剂，他没有承受这个苦，那么主耶稣在十字架上的痛苦有什么益处？ Ini ada satu dosa di balik suatu kebaikan yang palsu. 这是一个罪恶，在他自己提高自己的后面是一个罪恶。 Di mata Tuhan Yesus ini adalah iblis yang bekerja di balik pencobaan ini. 主耶稣认为这个麻醉剂是魔鬼来利用他来犯罪。 Saudara, ini mengingatkan kita kepada kasus Petrus yang menghalangi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. 这个好像我们记得彼得这个禁止主耶稣进入耶路撒冷。 Ketika Petrus berkata, "Guru, sekali-kali jangan itu terjadi kepadamu." Maksudnya jangan kau mati di Yerusalem. 那么那个时候彼得说这个拉比耶稣你不要进入耶路撒冷城里面。 Dan Tuhan Yesus melihat di balik perkataan Petrus itu ada karya iblis yang menunggangi Petrus. Maka Tuhan Yesus berkata, "Enyalah kamu iblis." 主耶稣在看出撒旦正在利用这个彼得的口来禁止他进入耶路撒冷，所以主耶稣说：“撒旦，你退去吧。” Saudara, sesuatu tawaran yang kelihatannya baik oleh Petrus tapi ditolak oleh Tuhan Yesus. 主耶稣彼得好像是好心要赐给耶稣，但是耶稣却拒绝了。 Ini yang terjadi sama, saudara, di dalam peristiwa salib ini. Iblis memakai para prajurit untuk menggagalkan karya Kristus di atas kayu salib. 这就是好像在这个十字架上，魔鬼利用兵丁来拦阻主耶稣上十字架。 Minum ini loh supaya kamu nanti disalib tidak kesakitan. 兵丁说：“你喝了这个酒，你在十字架上，你没有受痛苦。” Tuhan Yesus menolak sebab dia sudah berkata, "Jadilah kehendakmu." 主耶稣不要这个酒，因为主耶稣说：“愿主的旨意成就在我身上。” Saudara-saudara, bukan itu saja, para prajurit ada dosa yang lain yang dipaparkan oleh Markus di dalam ayat ke-24. 不但这件事情在马可福音也是记载很多他们所犯的罪， Mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya, saudara. 他们占夺主耶稣的衣服。 Ini menunjukkan Tuhan Yesus pada waktu disalib, dia di dalam keadaan telanjang. 这就是告诉我们，主耶稣上十字架上是赤身露体。 Pakaiannya dilucuti, bahkan dijadikan undian, dirobek-robek untuk jadi bahan judi. 他们拿主耶稣的衣服分了，并且占夺他们得着主耶稣的 Dan 衣服。 bukan itu saja, perhatikan Markus memberi satu gambaran kepada kita. Para prajurit sengaja menempatkan Yesus di tengah di antara dua penjahat yang lain. 在这里告诉我们，他们故意把主耶稣放在中间，两个强盗的中间。 Saudara, ini bukan kebetulan kenapa Tuhan Yesus tidak ditaruh di kanan atau di kiri, saudara. 这不是刚刚好说主耶稣不是在左，也不是在右， Karena di tengah itu adalah lambang daripada top kriminal dari ketiga orang yang disalib. 因为中间是一个最大的
恶人是放在中间。 Dua penjahat di kanan kiri ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang ada di tengah. 在左在右的强盗，他们的罪恶非常非常的小。 Saudara, inilah dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh para prajurit di atas kayu salib. 这就是兵丁们在主耶稣上十字架上所做的一些恶行。 Hal kedua, Markus juga menyatakan kejahatan di dalam hal aspek spiritual atau agama. 第二就是马可也说，在这个属灵的方面也是有罪恶。 Ini diwakilkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. 这就是大祭司还有文书，他们代表这些属灵人物。 Saudara perhatikan di dalam ayat ke-25, di sana Markus mencatat hari jam 9 ketika Yesus disalibkan. 在第25节，钉搭在十字架上是已出的时候。 Saudara, apa pentingnya Markus menunjukkan jam penyaliban Tuhan 那么 Yesus? 马可在此说是这个9点，这个钟有什么意义？ Ini ada makna dalam di balik perkataan ini. 在这个直击的后面有它的意义。 Pertama, jelas Markus ingin menunjukkan durasi penyaliban Tuhan Yesus. 第一就是要告诉我们，主耶稣被钉十字架上的用的时间与过程。 Karena nanti di dalam ayat 34 dikatakan pada jam 3 sore Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu tak lama kemudian dia meninggal. 因为第34节是告诉主耶稣说：“父啊，你为什么离开我？”以后主耶稣就断气。 Berarti ini kira menunjukkan durasi kira-kira Yesus disalib 6 jam lamanya. 所以在这里告诉我们，主耶稣被钉在十字架上是早上9点到下午有6个钟头的时间在十字架上。 Tetapi Markus di sini menyebut jam bukan sekedar bicara durasi penyaliban Tuhan Yesus. 但是马可在这里注重不是说关于主耶稣在十字架上有多少久， Tetapi dia sedang menunjukkan satu kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh para imam-imam kepala. 但是在这里告诉我们那些文书、那些祭司他们所犯的罪。 Saudara, sebab pada hari penyaliban Tuhan Yesus itu juga adalah hari raya Paskah di mana para imam itu harusnya berada di bait Allah untuk melakukan tugas perayaan 因为 Paskah. 主耶稣被钉在十字架上，应该是逾越节。那么逾越节这些祭司还有文书，他们应该是在主的圣殿里面。 Tetapi mereka justru lebih memilih menyaksikan Yesus mati disalib daripada melayani di bait Allah. 但是他们没有在圣殿服侍主，他们跑出来看主耶稣被钉在十字架上。 Memilih untuk melakukan kejahatan daripada melayani Tuhan. 他们更喜欢看见主耶稣死，比起他们在圣殿侍奉主。 Saudara, jam itu mereka seharusnya ada di bait Allah untuk melakukan ritual akan peringatan Hari Raya Paskah. 9点到3点，应该他们是在圣殿里面服侍主过逾越节。 Bagi mereka itu tidak penting lagi, yang penting saya mau melihat Yesus mati di atas kayu salib. 但是他们说不需要在服侍主，最重要是看主耶稣死在十字架上。 Bukankah ini satu dosa dan kejahatan yang luar biasa, saudara? 这是一个非常大的罪，最特别人所犯的罪。 Bahkan saudara lihat, mereka bukan sekedar menyaksikan Yesus di atas kayu salib, 所以他们不单单看主耶稣在十字架上， bahkan mereka mengolok-olok Tuhan Yesus dari perkataan mereka. 他们用他们的口，他们咒骂主耶稣。 Hei Raja Israel, kiranya turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Ayat 32. 以色列王，你从十字架上下来，让我们看见你在十字架上所行的神迹。 Saudara percaya apa yang dikatakan oleh imam-imam dan ahli Taurat ini? 你们是不是相信这些祭司所说的话？ Kalau Tuhan Yesus betul-betul turun dari salib, apakah mereka akan percaya dan bertobat? 如果主耶稣真正从十字架上下来，他们是不是要真正悔改？ Apakah kalau mereka melihat mujizat Tuhan Yesus, mereka akan percaya dan bertobat? 如果他们看见主耶稣所行的神迹，是不是他们要悔改？ Saya jawab, tidak. 我告诉你们，他们不可能悔改。 Mengapa demikian? 为什么？ Saudara perhatikan, Tuhan Yesus selama hidup, Tuhan Yesus kurang banyak apa membuat mujizat, saudara.
弟兄姊妹们，当主耶稣还活着的时候，主耶稣实行很多很多的神迹， memberi makan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan segala hal yang 给 dilakukan. 人家吃，并且赶鬼，还有医治病人，很多主耶稣行神迹。 Sudah begitu banyak puluhan mujizat yang Tuhan Yesus perbuat di depan mata mereka. 好几十种的主耶稣在他们的眼中，主耶稣实行神迹， Tapi mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan 但是 Yesus. 他们仍然不相信耶稣。 Dan sekarang saudara percaya dengan perkataan mereka, kalau Yesus membuat mujizat turun dari salib, mereka akan bertobat. 如果你们相信吗？如果主耶稣从十字架上下来，他们要不要悔改？你们信吗？ Saudara, ini mirip dengan cerita Tuhan Yesus orang kaya dan Lazarus. 弟兄姊妹们，就好像一个故事，有钱人跟拉撒路。 Setelah orang kaya itu di neraka kepanasan lalu ngomong kepada Abraham, suruh Lazarus kembali ke bumi, memberitahu aku punya 5 saudara yang belum bertobat. 拉撒路，这个有钱人在地狱非常火热，他要求拉撒路叫他的家人要悔改。 Percuma kalaupun dibangkitkan dari kematian untuk memberitahu saudaramu, tetap mereka tidak akan percaya. 虽然从死人复活，叫他们信主，他们仍然不可能信主。 Saudara-saudara, kita belajar sesuatu penting dari perkataan imam kepala kepada Tuhan Yesus ini. 弟兄姊妹们，你们要注意这个祭司长对主耶稣所说的。 Saudara harus mengerti dan belajar satu hal penting. 你们要学习一个非常重要的事情。 Banyak orang Kristen sekarang menjadi orang Kristen yang bodoh luar biasa. 很多的基督徒现在成为一个最笨的基督徒。 Selalu banyak mengharapkan mujizat dari Tuhan baru aku percaya. 那么基督徒常常说要看主耶稣的神迹，他们才要相信耶稣。 Kalau aku tidak melihat mujizat, aku tidak mau bertobat dan percaya. 如果我没有看见神迹，我不要悔改，我不要信主。 Orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen spirit, imam-imam kepala, saudara. 这些的基督徒就好像这个祭司， Bahwa yang mempertobatkan kita itu bukan mujizat, tetapi adalah anugerah Allah semata-mata. 我们能够悔改，我们能够相信主，不是因着神迹，乃是完全出于上帝的恩典赐给我们。 Itulah sebabnya di dalam banyak catatan Alkitab, baik kitab Markus maupun kitab yang lainnya, 所以在这个四福音记载这些事情。 di atas kayu salib paling tidak ada 2 orang yang bertobat pada peristiwa penyalipan tanpa melihat mujizat apapun. 在十字架上最少有2个人，他们悔改，不必看神迹。 Markus 15 ayat 39 berkata, prajurit itu ketika melihat Tuhan Yesus detik-detik terakhir, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. 那么39节有一个百夫长，当他看见主耶稣在十字架上的时候，他就跪下来说：“他这是真正上帝的儿子。” Dan orang kedua yang bertobat adalah penjahat di sebelah Tuhan Yesus. 第二个人悔改的，就是在旁边强盗。 2 orang ini bertobat tanpa melihat mujizat apapun di atas kayu salib. 这2个人悔改，完全没有看神迹。 Inilah iman yang sejati, 这是真正的信心。 iman yang melampaui mujizat. 如果一个看见神迹的信心， Jangan seperti imam kepala yang hanya berkata, kalau aku tidak melihat mujizat, aku tidak akan 不要 percaya. 好像祭司长和文士他们说，如果没有看见神迹，我不要悔改。 Banyak orang pun sudah mengalami mujizat, tetap tidak percaya kepada Tuhan. 很多人已经相信神迹，但是他仍然不要接受耶稣。 Saudara, inilah kejahatan kedua yang ada di atas kayu salib, kejahatan agama. 这是第二种这个罪恶，他们实行在十 Dan 字架 ketiga 上。 yang Markus ingin sodorkan kepada kita adalah kejahatan yang bersifat sosial. 第三就是在这个社会交流所实行的罪恶。 Perhatikan saudara ayat 29, yang hadir di peristiwa penyalipan bukan prajurit, bukan imam-imam kepala saja, tetapi banyak orang lain yang lalu lalang di sekitar salib. 所以我们知道，在十字架面前，不单单是祭司长，不单单的文士，还有很多的百姓走 Ayat 来走去。 29 berkata, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. 那些百姓走来走去的，一直咒骂耶稣。 Engkau yang mau merobohkan bait Allah dan mau membangunnya dalam 3 hari, turunlah dari salib, selamatkan dirimu sendiri. 你能够撤回圣殿散热的，你从十字架上下来吧。
Saudara, siapa orang yang lewat ini, saudara? 这些走来走去在十字架面前的人是谁呢？ Tidak tertutup kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dulu melihat mujizat dan pengajaran Tuhan Yesus. 这些走来走去卖耶稣的，很可能是以前常常看主耶稣行神迹的人。 Tidak tertutup kemungkinan mereka adalah orang-orang yang menikmati pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. 很可能他们也是从前常常听主耶稣讲道。 Karena jelas dari perkataan mereka pernah mendengar Yesus berkata tentang akan merombak bait Allah. 因为很清楚，他们知道主耶稣曾经说，主他要撤回圣殿3天。 Berarti mereka adalah orang yang ikut kemanapun Tuhan Yesus ngajar. Mereka dengar Tuhan Yesus berkhotbah. 所以常常咒骂耶稣的人，是以前常常跟随耶稣到处听耶稣讲道的人。 Tetapi hari itu mereka justru memakai khotbah Tuhan Yesus untuk mengejek Tuhan Yesus 但是 sendiri. 在哪一天，他们用主耶稣所讲的道理来咒骂主耶稣。 Robohkan bait Allah, lalu bangun kembali, selamatkan dirimu. 你要撤回3天3日建造起来，你要救自己。 Saudara, jelas orang ini sekalipun mereka rajin mengikut Tuhan Yesus kemana-mana, 弟兄姊妹们，虽然这些人很勤劳跟随耶稣， mereka tidak memahami maksud pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus. 但是他们完全不明白主耶稣所讲的道。 Saudara-saudara, ini sesuatu peringatan bagi kita, saudara. 这是提醒我们大家， Ini dosa dan kejahatan yang bersifat masif sosial. 这个罪恶常常实行在我们每个人当中。 Dan Tuhan Yesus berkata banyak yang dipanggil, tetapi akan sedikit yang akan dipilih. 主耶稣说，被呼召的人很多，但是来到主面前的人很少。 Maka jangan cukup bangga dengan diri kita masing-masing karena kita rajin ikut PA, rajin ke gereja. 所以你不要自己骄傲，因为你是非常勤劳来做礼拜。 Jika engkau tidak mengerti firman Tuhan baik-baik, kau mungkin suatu saat akan memakai firman itu untuk melawan Allah sendiri. 如果你们来到教会不好好的听到，不明白这个道理，以后你们用这个道理来咒骂你的耶稣。 Inilah yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat pada waktu penyaliban Tuhan Yesus. 这就是在那个时候的百姓，看主耶稣被钉在十字架上。 Saudara-saudara, perhatikan 3 dosa dan kejahatan di sekitar salib Tuhan Yesus ini memiliki persamaan yang sama. 如果你们看在十字架上四周围3个人们所做的恶行， Di balik 3 kejahatan dan dosa ini, semua adalah manifestasi kuasa iblis yang ingin menggagalkan semua rencana Allah. 3种恶行，我们看完全是魔鬼用他的方法来捣乱，使主耶稣没有实行十字架的救赎道理。 Jika Kristus minum anggur dan mur itu tadi, rencana Allah akan gagal. 如果主耶稣喝了那个酒，那么救恩的这个计划就要失败。 Jikalau Kristus betul-betul nuruti perkataan orang itu turun dari salib, rencana Allah akan 如 gagal. 果主耶稣真正按照这些祭司说，他从十字架下来，那么救赎的这个工程就要失败。 Yesus tahu sadar betul semua ini adalah dibaliknya kuasa iblis yang memakai orang berdosa untuk menggagalkan rencana keselamatan 主耶稣 Allah. 很明白，这是就是魔鬼的方法，利用这些信主的人来让这个救赎的工作失败。 Tetapi puji Tuhan kita melihat Kristus tetap setia kepada Bapa di 但 surga. 是感谢主，我们看主耶稣仍然忠心对在天上的父。 Jikalau cawan ini tidak bisa lalu, biar aku meminumnya. 如果这个苦杯不能从我面前挪开，那么这个苦杯我喝下去。 Dan dia tetap setia, taat kepada Bapa sampai akhirnya dia berkata, sudah selesai. 他仍然忠心对父神，直到他说成了。 Saudara-saudara, 3 kejahatan dan 3 dosa yang dipaparkan oleh Markus ini jangan ada di antara kita, saudara. 3个恶行，3个罪恶，马克所说的，不要有在我们当中。 Ini ada 3 dosa dan kejahatan yang begitu mengerikan, yang seolah-olah baik, tetapi sebenarnya kita memanipulasi Allah. 3个恶行好像是好事，
其实我们正在欺骗我们的神。 Tapi biarlah kita belajar untuk taat seperti Kristus kepada rencana Bapa sehingga semuanya boleh digenapi di dalam kehidupan 我 kita. 们仍然学习我们的耶稣，他忠心顺服神的吩咐，成就神的要求。 Biarlah kita memasuki momen-momen Paskah, minggu depan akan kita peringati ini, kita dipersiapkan hati kita, saudara. 让我们自己预备心，进入主耶稣受难的日子。 Mengingat bahwa Kristus begitu sudah banyak berkorban bagi kita supaya rencana itu digenapi bagi engkau dan 让我们 saya. 知道主耶稣为我们牺牲，我们能够成全主耶稣的 Biarlah 救 kita 赎工 belajar 作。 kembali pada tahun ini untuk komitmen ulang kepada Tuhan, mengikut Kristus dengan lebih setia. 那么我们在这一年再一次立志，我们有忠心跟随耶稣。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pagi ini. 天父，谢谢你，我们能够思想你的话。 Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa perjalanan menuju salib tidak mudah. 你的话提醒我们，跟随耶稣不是很简单的事情。 Karena sejak Yesus lahir sampai dia naik ke atas kayu salib, kuasa kegelapan terus mengikuti dan mencoba menggagalkan rencana Allah. 因为主耶稣的生，直到他死在十字架上，魔鬼用各种各样方法来骚扰他。 Tetapi kami bersyukur Kristus setia kepada panggilan Bapa di 但是我们 surga. 感谢主，因为主耶稣忠心对神的呼召， Dia tidak lari dari penderitaan dan salib, 他没有逃避十字架的痛苦， tetapi dia naik ke atas kayu salib untuk menggantikan kami orang 但 yang 是他 berdosa. 上十字架，为了代替我们罪人。 Tuhan, sesungguhnya kami tidak mampu memahami akan segala cinta kasih Tuhan 主 di 啊 dalam hidup kami. 我们其实不能知道主耶稣对我们的爱与牺牲。 Biarlah firman yang kami dengarkan pagi ini boleh membawa kami kembali kepada Tuhan dengan setia. 让我们听了主的话，我们再次回到主面前，忠心侍奉主。 Pimpinlah hidup kami boleh menjadi seorang hamba yang setia kepada 你 Tuhan. 带领我们每一个人成为一个忠心的仆人。 Sesulit apapun di dalam hidup kami, kami tidak lari dari Tuhan. 任何痛苦在我们的生活里面，我们没有逃避主， Seperti Kristus pun tidak lari dari salib yang harus dia 就 pikul. 好像主耶稣基督没有逃避十字架的惩罚。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 好，耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。